Anda tahu apakah ini? Adakah ini robot atau sekadar mainan? Mari kami terangkan, benda apakah ini? Jom. Duจะทำไมถึงทำกับฉันได้ Saya akan menerangkan mengenai pengenalan drone. Drone atau pesawat tanpa pemandu adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan alat kawalan jauh oleh pilot. Drone berupaya untuk terbang dengan menggunakan konsep aerodinamika untuk mengangkut beratnya sendiri dan mampu membawa muatan seperti senjata, kamera, cecair atau muatan lain. Selain itu, NDVI iaitu Normalized Difference Vegetation Index bermaksud di mana imej akan diproses menggunakan software, field agent dan laporan dikeluarkan. Ia boleh mengenal pasti tahap kesihatan dan kesuburan tanaman dan dapat mengenal pasti keserataan taburan baja. Oleh hal yang demikian, mapping pula bermaksud satu aplikasi yang dapat mengetahui keluasan kawasan tanaman dan juga koordinasi tanaman serta dapat memudahkan kerja bagi pemantauan kawasan tanaman. Di dalam pertanian, drone digunakan sebagai alat pemetaan, penyebaran benih, semburan racun perosak dan baja serta kawalan penyakit. Kelebihan drone berbanding kaedah konvensional di antaranya adalah untuk meminimumkan risiko kepada ancaman bahaya, meningkatkan keberkesanan penggunaan yang tinggi serta aplikasi yang lebih meluas berbanding penggunaan tenaga manusia serta kos yang lebih efisien. Fungsi drone yang kita dapat lihat dalam bidang pertanian ialah ia dapat membantu aktiviti meracun serta memantau kawasan tanaman. Ini juga dapat membantu mengurangkan aktiviti meracun secara manual. Penggunaan drone juga dapat membolehkan proses pemetaan iaitu mapping dilakukan secara lebih tepat. Ini dapat memberi gambaran tahap kesihatan tanaman selain membolehkan lebih banyak tanaman yang diakses dalam setiap penerbangan. Akhir sekali, ia juga dapat mengoptimumkan rawatan tanaman secara teliti sekaligus meningkatkan kualiti pengeluaran, meningkatkan hasil serta mengurangkan kos. Terdapat beberapa perbezaan antara drone dan tenaga buruh adalah keupayaan kerja sehari. Bagi keupayaan kerja sehari drone seluas 12 hingga 14 hektar. Ia juga bergantung kepada keadaan cuaca dan tempat tersebut. Manakala keupayaan tenaga buruh pula seluas 2 hingga 3 hektar. Selain itu, penggunaan masa. Bagi penggunaan masa, drone lebih cepat iaitu selama 30 minit per hektar. Berbanding tenaga buruh mengambil masa yang lama iaitu selama 3 jam per hektar. Seterusnya, penggunaan air. Dari segi penggunaan air pula, drone menggunakan air yang sedikit iaitu sebanyak 20 liter per hektar, manakala tenaga buruh pula menggunakan air dengan banyak iaitu 140 liter per hektar. Dari segi penggunaan racun pula, drone dan tenaga buruh ia telah disyorkan oleh pengeluar mengikut jumlah yang telah ditetapkan. Gerak lem dah. Gerak lem dah. Lem dah. Hak itu? Hak tu region. Hak ni? Hak Semua. Hak Rosal Alanda.
more ATM. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita bersama dengan Encik Ahmad bin Ismail, iaitu pegawai pemasaran syarikat EasyFly Autonomous Solution Sdn Bhd. Okey, kita akan tanya soalan serba sedikit mengenai drone. Okey, soalan yang pertama adalah kos pembelian untuk satu drone. Okey, Cik Syukri drone ni dia ada banyak kriteria dia. Ya, kalau kita tengok harga, kalau 4 rotor 10 liter, harga komplit package RM19,800 untuk satu drone yang 10 liter muatan. Kalau drone yang 15 liter yang 15 liter, harga dia RM25,800. Itu harga terkini yang sekarang lah, ya. Daripada import ataupun memang daripada Malaysia sendiri? Setakat sekarang ni drone ni semua ni import, khususnya daripada China lah. Drone belum ada lagi buatan Malaysia, cuma kita import kompartmen atau barang-barang daripada China, pasang di Malaysia ni ada, ataupun kita import sebiji daripada China. Satu drone ni berapa gelung yang digunakan? Okey, drone ni kalau yang 10 liter, kebanyakan drone ni yang digunakan pakai 10 liter lah, sebab kekuatan drone ni bergantung pada bateri. Kalau kata drone ni 30 liter sekalipun, kalau bateri kebanyakannya, dia tahan 10 minit saja. Lagi berat muatan, lagi cepat bateri tu habis. Sebab tu kita pakai sekarang ni, EasyFly sendiri pun kita pakai, walaupun drone yang kita pakai tu 16 liter, tapi muatan kita bawa 10 liter saja. Dalam 10 liter drone ni kita boleh bawa selama 10 minit untuk keluasan 2 relung petak sawah untuk spray racun. Sekarang kita dah buat kerja macam tu. Antara semua jenis drone ini, ada juga yang memakai minyak. Sekarang belum lagi ada drone yang pakai minyak yang ada di Malaysia ni. Cuma katanya cadangan tu ada, tapi sampai sekarang belum ada. Semuanya pakai bateri. Drone belum ada lagi yang guna petrol. Bateri kapasiti dia, berapa kapasiti dia? Kapasiti bateri ni 12,000 kuasa dia, 16,000, 20,000, 20,000, ikut kekuatan bateri lah yang nak diguna. Penggunaan drone ini, keadaan cuaca yang dibenarkan untuk menggunakan drone? Drone ni kalau kata selalunya tanaman padi ni, kalau mendung, pak tani tidak meracun. Begitu juga dengan drone. Kalau kata cuaca hujan, mendung, tak sesuai lah untuk kita menggunakan drone untuk spray racun. Tetapi kalau kata cuaca tu panas daripada pagi, sesuai untuk penggunaan drone untuk meracun tanaman padi. Khususnya awal pagi lah, di awal pagi itu lebih sesuai. Kelebihan dan keburukan menggunakan drone ni, adakah dia lebih kelebihan ataupun lebih keburukan? Okey, Cik Syukuri, sebenarnya kalau kita tengok sekarang ni, drone ni satu teknologi yang terkini lah dalam industri tanaman padi. Kenapa saya kata macam tu? Drone ni lebih baik daripada penggunaan buruh lah, ya. Satu, drone ni di segi kecepatan masa waktu. Okey, sebiji drone 10 liter kita boleh spray dalam 10 minit, keluasan 2 relung. Tapi kalau guna manusia, lebih kurang 3 jam. Jadi kalau drone ni cepat, satulah kecepatan waktu, penjimat waktu dan cepatlah. Satu lagi kelebihan drone ni banyaklah kelebihan dia. Satu, di segi penjimatan masa. Kalau pakai buruh makan masa yang agak lama. Tapi kalau pakai drone, kalau 1 hektar padi hanya setengah jam untuk drone. Tapi kalau buruh
3-4 jam lah. Kemudian satu lagi kelebihan drone ni sekata semburan dalam satu petak sawah padi tu lebih sekata. Maksud dia menyeluruh satu petak tu akan kena racun lah semburan sekata. Kalau manusia belum tentu, sebab manusia ni tidak dapat nak ingat tempat mana yang dia berhenti untuk nak tambah racun dan sebagainya. Betul. Ya, jadi penggunaan drone memang lebih baik. Nah. Lagi drone ni mudah gunaannya. Dan satu, kalau manusia terpaksa turun dalam sawah, saya syukuri. Kalau turun dalam sawah, kemungkinan jadi ejen pembawa penyakit dan sebagainya. Sebab daripada satu petak yang ada penyakit, bila dia turun petak tu, dia pergi pula satu petak satu lagi untuk menyembuh racun, kemudian dibawa sebagai ejen pembawa penyakit ke petak yang satu lagi. Tetapi drone dia terbang atas, tak kena-mengena dengan, tak payah turun dalam petak sawah. Nah, satu lagi drone ni, dia kuasa kipas drone tu, dia akan turun ke bawah dan membuka keadaan padi dalam sawah tu supaya terbuka. Kalau kita spray racun sanggar, memang amat sesuai lah, sebenarnya racun akan sampai ke bawah pangkal pokok. Dan serangga yang terbang pun akan kena, serangga yang di bawah pun akan kena. Kelebihan drone lah. Okey, selain padi, tanaman apa yang menggunakan drone ini? Kita pernah juga spray di tanaman jagung menggunakan drone. Dan drone juga, kalau tengok ada juga kebanyakan syarikat yang spray di kelapa sawit. Tapi kalau boleh, biarlah di peringkat muda, di peringkat awal, semayan. Dan juga drone juga boleh digunakan di nenas, tanaman nenas, di tanaman sayur-sayuran, cili dan sebagainya juga boleh dipakai. Tapi dalam kawasan muda ni kita fokus kepada padi je. Okey, seperti yang saya tahu, syarikat ini selain daripada meracun, dia juga boleh membaja menggunakan drone. Ya, betul. Syarikat kita, syarikat Ziplas Jemberat ni, kita juga ada drone untuk membaja baja butiran, baja granul, ya, urea, campuran dan sebagainya. Dan sekarang ni pun kita tengah buat pembajaan di Langkawi, projek padi pulut PPK Langkawi. Drone pembajaan ni tak banyak yang orang pakai drone untuk menambal baja ni, tapi kita syarikat Ziplas sekarang tengah buat. Kalau baja cecair tu tidak ada masalah dengan drone yang meracun, tapi kalau baja butiran ada masalah, tapi kita boleh buat benda tu. Sekarang pun kita buat baja tu di Langkawi. Rock and chop can call I want you.